Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, penduduk di kawasan Kuching, Serian, Seri Aman dan Betong dinasihatkan sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlaku banjir berikutan cuaca hujan lebat berterusan yang dijangka sehingga 24 Disember ini. Di Kuching, seramai 91 orang mangsa banjir telah dipindah dan ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara PPS Dewan Kampung Sungai Berdaud, Santubong pada Jumaat. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg bersama Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas serta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri telah melawat PPS tersebut. Difahamkan 18 buah keluarga telah ditempatkan di PPS tersebut melibatkan 47 orang lelaki, 44 orang wanita, 32 kanak-kanak, 7 orang bayi, 2 orang warga emas dan 3 orang kurang upaya OKU. Dalam pada itu, sebanyak 7 jabatan dan agensi kerajaan telah terlibat dalam operasi ini dengan kekuatan anggota adalah seramai 62 orang antaranya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM, Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Berikut pula, seramai 6,000 pegawai dan anggota membabitkan pelbagai agensi telah ditugaskan bagi menghadapi bencana banjir monsun Timur Laut MTL di seluruh Sarawak. Menurut Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas, ia meliputi kerja-kerja menyelamat mangsa banjir selain memberi bantuan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. NGOs that intend to give support to the flood victim, you are required to coordinate with the Division or District Disaster Management Committee. Tak boleh terus kepada Pusat Pemindahan Sementara. You must indicate your intention and deliver whatever assistance you're giving to the Divisional or District Disaster Management Committee. Beliau berkata demikian dalam sidang media situasi banjir di Sarawak di Bilik Gerakan Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut menasihati orang ramai untuk tidak melakukan sebarang aktiviti beriadah ketika musim monsun Timur Laut sedang berlaku. Now our advice to the public are, let us all be alert that the monsoon season it is a continuous heavy rainfall which can lead to flooding. So yang tempat-tempat yang kerap kali berlaku banjir, you have to be cautious and take note of the warning given by DID and also by the our district and divisional disaster management committee. And there is a need for the public to move to Pusat Pemindahan Sementara. We appeal to those people that need to move, please comply with the directive in the direction of the authority on the ground, termasuk polis. Ini dibuat bukan untuk menyusah, tetapi untuk menentukan keselamatan mereka yang jadi mangsa banjir ini. Begitu juga kita menasihat kepada ibu bapa to monitor their children closely, to make sure they are safe. Setakat jam 2 petang Jumaat, 4 PPS telah diaktifkan melibatkan kawasan selatan di mana 3 PPS di bahagian Kuching dan sebuah lagi di bahagian Semerahan. Berita seterusnya, Kementerian Perpaduan Malaysia merancang untuk mengadakan program Minggu Perpaduan Malaysia secara besar-besaran pada tahun hadapan. Menterinya Dato' Aaron Argo Dagang berkata ia adalah salah satu program untuk menyemarakkan dan memperkukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan etnik di Malaysia. Kita masih buat planning ya. Mungkin menjelang sebab the first one kita telah fikirkan kita akan buat di Sarawak lah. Dan kalau di Sarawak kita akan buat sebelum Gawai, most likely ya. Dalam bulan Mei lah kita akan buat besar-besaran ya. Itu akan banyak pengisian
program-program kita akan adakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri satu majlis perjumpaan dan amanat di Auditorium Bangunan Sultan Iskandar pada Jumaat. Dalam pada itu, Dato' Aaron Agong menambah program ini akan diadakan ke setiap negeri di Semenanjung Malaysia dan Sabah secara bergile-gile. Berita di Meradong, program kebersihan, keceraan dan inovasi sempena pertandingan Kampung Sejahtera Daerah Meradong 2022 telah diadakan dengan jayanya pada Khamis. Program tersebut merupakan anjuran Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ. Penganjuran Kampung Sejahtera bertujuan agar penduduk di setiap kampung di daerah Meradong sentiasa memberi kerjasama kepada pemimpin tempatan untuk sama-sama menjaga kebersihan di kediaman masing-masing pada setiap masa. Ujar MDMJ, dengan keadaan kebersihan di kawasan itu, maka ianya dapat menceriakan kawasan kediaman sedia ada. Hadiah dan sijil penghargaan telah disampaikan oleh Kaunselor Johari Majid kepada Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat KMKK Daerah Meradong yang mewakili zon kampung masing-masing. Dalam pada itu, Kampung Abang Amin Zon 1 Bintango mengungguli tempat pertama bagi pertandingan Kampung Sejahtera, diikuti tempat kedua iaitu Kampung Selemas Bintango, di tempat ketiga Kampung Abang Ali Zon 3 Bintango dan Sagu Hati disandang oleh Kampung Tanjung Budong Bintango. Sementara itu, di Betong, orang ramai yang melalui jalan Sungai Engkabang, Padeh di sini diminta berjaga-jaga susulan terdapat kejadian tanah runtuh di kawasan tersebut. Menurut laporan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Betong pada Khamis, runtuhan itu melibatkan struktur tepi jambatan dan jarak lebih kurang 10 meter dari tebingan Sungai Layar. Kejadian itu disedari penduduk rumah Beti Tindin yang terletak lebih kurang 50 meter dari kawasan tanah runtuh itu. Difahamkan masih berlaku runtuhan kecil di hujung jambatan di tepi sungai. Menurut APM lagi, punca kejadian runtuhan disebabkan fenomena hujan yang berterusan dan hakisan tanah. Bagaimanapun, kawasan kejadian masih dalam keadaan terkawal. Sementara itu, APM turut melaporkan satu lagi kejadian tanah runtuh di Rumah Lanyau Jembu, Linsom Layar. Runtuhan itu melibatkan struktur tepi jambatan dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tebingan Sungai Layar. Jarak rumah panjang tersebut ke tempat runtuhan lebih kurang 50 meter dan masih berlaku runtuhan kecil di hujung jambatan di tepi sungai. Berita seterusnya, di negara yang mempunyai masyarakat majmuk dan berbilang kaum, agama dan budaya seperti Malaysia, setiap perayaan yang disambut merupakan acara yang diraikan semua kaum. Ini termasuk perayaan Hari Krismas yang dijadikan sebagai cuti umum bagi menghormati penganut agama yang berbeza di Malaysia, lebih-lebih lagi di Sarawak. Ikuti laporan wartawan kami di lapangan sempena sambutan Krismas. Hari Krismas merupakan perayaan yang terkenal di Malaysia. Lebih-lebih lagi sambutannya jatuh pada cuti akhir tahun persekolahan. Oleh itu, sudah menjadi trend rakyat Malaysia pada musim ini untuk keluar sama ada membeli barangan persediaan Krismas atau menikmati promosi jualan yang ditawarkan. Dalam masa sama, keindahan lampu warna-warni, replika pokok Krismas serta dekorasi menarik juga menambahkan lagi keterujaan masyarakat, terutama kanak-kanak. Untuk tinjauan kali ini, saya pergi ke salah satu pusat membeli belah di Kuching bagi mendapatkan pandangan kanak-kanak, khususnya pelajar, mengenai sambutan Krismas. Kita mestilah merayakan biadanya lah untuk menghormati antara satu sama lain. Macam best juga lah berkawan dengan orang sebab kita dapat mempelajari budaya adatnya. Biasanya macam dekat dalam mall banyak pokok Christmas, ada hiasan-hiasan Christmas, ada jualan murah untuk Christmas tu. Jalan-jalan, main dengan sepupu. Ada pokok Christmas, ada Santa Claus, ada Rosa. Sebab hari Christmas, baju, makanan. Beli air, baju Christmas dengan baju orang batik, warna pink, purple, blue. Dapat hadiah. Dalamnya ada bintang. Relax, ada air. Beli barang main-main sebab ada kawan. Ada berbaring. Ice cream, burger, macam-macam lah. Sambut Christmas dengan Dato' Nenek.
dekat Kenau. Best. Hadiah. Kami sambut Christmas dekat rumah cikgu. Ada lampu-lampu. Ada hiasan. Best. Sata. Ternyata ada cotet. Merry Christmas. Bye-bye. Menerusi temu bual itu tadi, jelas terbukti bahawa perpaduan dan keharmonian diterapkan dalam jiwa generasi muda supaya mereka sedar betapa pentingnya untuk menghormati budaya, agama dan kaum yang berbeza di negara ini. Sekian laporan saya Lia Amira untuk UKAS. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebab Fakta, salam UKAS.